السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نذله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. Hadis rawahu Muslim. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan salat ke atas satu jenazah. Lalu aku menghafal sebahagian daripada doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, ampunkanlah dosa si mati, kasihanilah dirinya, selamatkanlah dia, ampunkanlah dosa-dosanya, muliakanlah hidangannya, luaskan tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air, salji dan embun, sucikanlah dia daripada dosa-dosa yang dilakukan, seperti pakaian putih yang bersih daripada kotoran. Gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih baik, gantikanlah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, masukkanlah dia ke dalam syurga dan peliharalah dia daripada siksa kubur dan azab neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, apabila salah seorang daripada kamu ataupun apabila kamu menunaikan salat ke atas jenazah, fa akhlisu lahu du'a, maka hendaklah kamu mengikhlaskan doa untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Hadis yang kita baca ini merujuk kepada dua maksud. Pertama, seorang sahabat bernama Auf bin Malik mengajar kita doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat jenazah. Manakala hadis yang kedua
Nabi mengingatkan kita yang terlibat menghadiri salat janazah, apabila kita berdoa kepada si mati, hendaklah kita mengikhlaskan, yakni kita bersungguh-sungguh meminta dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan syafaah, pertolongan, keselamatan kepada si mati. Kedua-dua hadis ini berhubung dengan pengurusan jenazah yang berkaitan dengan salat jenazah. Kemudian kita tengok sedikit apa yang disebut oleh para ulama. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi menganjurkan supaya kita berdoa kepada si mati, kerana doa merupakan perkara yang sangat diharapkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Doa merupakan suatu perkara yang boleh menyelamatkan dan membantu meringankan azab kubur dan siksaan neraka. Sebahagian ulama di dalam mazhab al-Imam Syafi'i dan Hanbali menyatakan doa di dalam salat jenazah adalah wajib dan merupakan salah satu daripada rukun salat. Di antara dalilnya hadis yang kita baca tadi. Tuan-tuan, apabila berlakunya sesuatu kematian, di antara tanggungjawab yang mesti dilakukan sama ada oleh lelaki ataupun wanita adalah menunaikan salat janazah. Ini merupakan satu tuntutan yang sangat besar. Bermula daripada kematian, dimandikan, dikafankan, dan perkara yang paling penting sebelum pengebumian jenazah adalah salat jenazah. Dan salat jenazah ini dia tertuntut ataupun dia terkena meliputi lelaki dan wanita. Jadi malangnya sebahagian pihak daripada kalangan muslimat, wanita umumnya, mereka tidak salat jenazah. Mungkin kerana kekeliruan ataupun kesalahfahaman, tapi penyertaan wanita di dalam salat jenazah ni masih dilihat kurang berbanding dengan lelaki. Sepatutnya tuntutan salat jenazah ni ke atas lelaki dan wanita. Jadi mana-mana wanita muslimat yang ada ketika mana hendak didirikan salat jenazah, masuk serta bersama. Dan salat jenazah ni, inti kepada salat itu adalah doa. Sebab itu nanti kita akan tengok bagaimana Nabi mengajar sahabat bagaimana untuk berdoa di dalam salat jenazah. Dan sepatutnya kita sebagai umat Islam yang senantiasa bertembung dengan kematian dan pengurusan jenazah ini menghafal ataupun mengingati doa yang diajar oleh Nabi SAW ini. Tuan-tuan, apa yang boleh kita tolong kepada si mati? Sebab itu para ulama kata doa di dalam salat jenazah itu salah satu daripada perkara yang sangat diperlukan, yang sangat diharapkan, yang sangat dituntut kepada orang hidup, kepada orang mati. Malangnya perkara yang diajar, disunnahkan untuk kita buat yang boleh memberi manfaat, yang ni memang boleh tolong, boleh bantu, boleh selamatkan dia, boleh ringankan azab dia, boleh membantu dia di kubur dan di akhirat, tidak dilakukan dengan betul dan bersungguh-sungguh. Sebaliknya perkara-perkara yang tidak ada asasnya, yang tidak memberikan manfaat kepada si mati, dilakukan bersungguh-sungguh pula.
Benda yang boleh membantu, menolong si mati tak dilakukan. Tapi benda-benda yang tak membantu, tak menolong si mati disibukkan pula. Apa yang boleh menolong si mati? Doa. Tapi apa yang dilakukan oleh masyarakat kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada asalnya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, alhamdulillah sebahagian amalan ni dah mula berkuranglah. Umpamanya, selepas daripada menunaikan pengubumian jenazah, selepas kita tanam jenazah, apa yang disuruh untuk kita buat? Doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, apabila selesai daripada pengubumian jenazah, kalau kita tengok apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita minta dua perkara. Yang pertama, Nabi suruh kita minta at-tathbit, doa supaya istaghfiru li akhikum wassalullah at-tathbit. Mintalah doa sebelum kita balik. Istaghfiru li akhikum, hendaklah kamu semua disibukkan dengan memohon keampunan kepada si mati. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Sebut banyak kali. Tuan-tuan tengok ke kubur tu, menghadap kiblat ke, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha. Sebut. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kita minta. Kalau kita tak boleh Arab, kita sebut, ya Allah ampunkan si mati, ampunkan si mati. Sebut nama dia. Kerana ketika itu doa itu boleh membantu dia. Yang kedua, Nabi kata, mintalah supaya Allahumma thabbithu, ya Allah engkau tetapkan lidahnya untuk jawab. Ini yang sepatutnya dilakukan oleh kita, doa. Bermula daripada selepas kematian kita dah doa dah. Ketika salat kita doa, memasukkan ke dalam liang lahat kita doa, selepas pengubumian pun kita doa. Kesemuanya berhubung dengan doa kepada si mati, dibaca oleh setiap yang hadir. Tetapi masyarakat disibukkan dengan amalan yang tidak memberi manfaat, amalan yang tak boleh menolong, la yanfa', tak ada guna pun amalan tu. Apa dia? Jurus hayak dengan tabur bunga. Amalan itu tidak membantu si mati. Kalau tuan-tuan tanya apa manfaat dan kebaikan tabur bunga dan jurus hayak, dia tidak membantu dan tidak memberikan apa-apa manfaat. Itu hanyalah tradisi orang Melayu dan sebahagian pihak yang tidak kenal kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kompromi dalam bab ini dan tidak ada dolak dalih. Kalau orang tanya, kalau kita jurus macam mana? Sejuk ke si mati? La yanfa'. Jurus dengan ayak mawak ke, jurus dengan ayak apa ke, jurus dengan tak. Dia tidak memberi manfaat. Tabur bunga juga tidak memberi manfaat. Menyemakkan lagi tak? Dia kata ni pokok-pokok berzikir. Tak sabit dalam hadis. Tak boleh dikiaskan dengan hadis Nabi Pacak. Kerana Nabi Pacak itu khususiat, khas untuk Nabi. Tidak pernah dilakukan oleh mana-mana sahabat. Dan tidak pernah ada contohnya daripada kalangan para sahabat. Maka janganlah kita buat benda yang tak memberi manfaat dan kita meninggalkan benda yang sepatutnya kita buat. Kita kawan jurus, kawan ni tabuk, kawan jurus, kawan ni tabuk, balik. Habis 2-3 jam, habis 2-3 raga, balik. Siapa pun tak doa. Nampak tuan-tuan? Ini yang disebut apabila hidupnya satu perbuatan yang tidak ada contoh, maka orang akan meninggalkan perbuatan yang sepatutnya dilakukan. Itu satu. Hadirin mukminin. Kemudian depa buh apa?
Dia bubuh payung. Saya tak tahu dia bubuh payung untuk apa. Untuk apa payung? Ha? Tak bagi hangat siapa? Kawan tu duduk dalam. Sebab itu kadang-kadang amalan ni dia kena tanya. Use your brain. Untuk apa payung? Payung untuk kita nak berteduh daripada hujan dan panas. Dia duduk di dalam. Pajak payung. Juga la yanfa', tak ada manfaat. Cantik atau buruknya kubur, hebat atau tidak kubur itu, tidaklah memberikan apa-apa bantuan kepada si mati. Telah meninggalkan kita para sahabah, telah pergi meninggalkan kita para ulama, tidak ada yang mengajar dan mencontohkan amalan tersebut. Maka wasiat kepada anak cucu tuan-tuan, sekiranya aku mati, maka janganlah dilakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, berkaitan dengan doa ni kita kena ikhlas, kerana dia sangat membantu si mati. Sebelum kita nak ulas tentang doa tu, Nabi SAW pernah menyebut di dalam dua hadis yang sebelum ini, yang mungkin pernah kita baca, antaranya, ma min rajulin muslim yamut fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih. Hadis sahih Muslim. Daripada Ibnu Abbas, kata dia, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ni masyhur. Sami'tu, aku mendengar Nabi bersabda, mana-mana orang Islam yang mati kemudian disalatkan jenazahnya oleh 40 orang lelaki, arba'una rajulan, yang mana ke-40 lelaki tadi ini tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Mereka ini muwahhid, mukhlis. Syirik di sini kata para ulama, dia rujuk kepada riya. Maksudnya 40 orang lelaki-lelaki ni, 40 ni tuan-tuan, bukanlah maksud. Kita ulas sikit. Kata para ulama, Nabi kata arba'una rajulan, 40 ini tidaklah bermaksud kalau kurang tak bagus. Umpamanya jenazah tu 20 orang pergi sembahyang, kita kira-kira ada 20 orang. Mungkin kerana PKP ke, mungkin kerana orang tak ramai tahu ke, mungkin kerana masalah, banyak macam masalah. 40 orang tak cukup. Apakah tak bermanfaat 20 orang tadi ni? La. Kata para ulama, angka arba'una rajulan, 40 orang tadi ni suatu angka jaminan yang dia akan dapat. Adapun sekiranya jenazah itu kurang daripada 40, 30, 25 ataupun 39, tetap bermanfaat, tetap membantu si mati, tetap ada kebaikan untuk si mati, cuma tidak ada jaminan. 20 juga ada baik, 25 juga ada manfaat, 25 juga memberikan pertolongan, tetapi tidak sekuat, tidak tidak sampai ke satu jaminan yang Nabi kata illa syafa'ahumullah, melainkan orang ni mesti ditolong. 40 orang ini juga kata para ulama, apa dia? Dia mesti tidak disyaratkan 40 lelaki. Dia juga boleh 20 lelaki, 20 wanita, atau 30 lelaki, 10 wanita. Yang penting 40 orang. Walaupun dia sebut 40 lelaki, tapi semayang jenazah ni juga termasuk dituntut kepada wanita. Yang pentingnya 40 orang. 40 orang tu pula mesti disyaratkan muwahhid, yang tak syirik dan tidak terlibat dengan perbuatan-perbuatan seperti riak dan sebagainya. Maksudnya dia pergi semayang lillahi ta'ala, bukan kerana ada ikhlas ni, artinya dia pergi tu semata-mata untuk doa kepada si mati. Tak ada maksud lain.
Setengah orang dia pi pasal duit. Setengah orang dia pi untuk duit. Kan? Sebab tu berebut jenazah Covid, bertengkar jenazah Covid. Berebut jenazah Covid. Sebab jenazah Covid lebih mahal daripada jenazah tak Covid. Soal duit. Bukan semua. Sebab marah pula. Sebahagian. Bila kita kata sebahagian, artinya kalau yang tak termasuk tu duduk okey lah, relax lah. Saya dia kata, kita kata kat dia pula kan. Kita kata sebahagian. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, apa lagi yang boleh memberikan manfaat ataupun syafaat kepada si mati ni selain daripada kita doa? Ini juga sebenarnya dalam tema doa juga, tapi dia bukan doa yang macam kita sebut rasmi itulah, tapi sebenarnya dia doa juga. Apa dia? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Pasal itu tuan-tuan, kita sangat mengharapkan ramai orang sembahyang. 40 tu satu angka yang paling rendah lah, jaminan yang paling rendah. Dalam sebahagian riwayat Nabi kata 100. Kan 100. Dalam hadis yang mana Nabi SAW sebut, riwayat Imam Muslim, ma min muslim tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu. Mana-mana mayat yang disalatkan ke atasnya sekumpulan umat Islam yang jumlah mereka itu mencapai 100 orang, semuanya meminta syafaat untuknya. Semua doa supaya Allah Ta'ala tolong dia. Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu. Tak ada lah lagi orang doa buruk kan, musuh dia ke apa, mati hari tu, ya Allah laknat dia, ya Allah azab dia, ya Allah seksa bagi betul. Tak ada lah. Semua orang doa dalam salat jenazah ni doa bagi elok lah. Ya Allah, Allahumma ghafir lahu warhamhu kan, rahmat dia. Nabi kata melainkan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada dia. Sebab itu tuan-tuan, doa ataupun perkataan yang keluar daripada mulut kita ni sangat membantu si mati. Sebab tu saya kata kepada jemaah kita bila pergi, sepanjang kita berada di rumah si mati tu, perbanyakkan doa dan juga menyebut kata-kata yang baik. Antaranya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata apa? Dia kata marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan. Telah lalu satu jenazah, kemudian para sahabah mendoakan kebaikan, tapi bukan dalam salat jenazah, di luar. Marru, lalu kepada depan jenazah ni, depa doa, sebut benda yang baik kan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat, wajib untuk dia si mati. Thumma marru bi ukhra, kemudian lalu pula jenazah yang kedua. Fa athnau 'alaiha syarran, mereka mendoakan keburukan, mereka menyebut keburukan. Wallahu ta'ala a'lam. Macam mana kita nak faham dengan hadis yang larang kita sebut keburukan kepada si mati? Dengan sahabat bila lalu satu jenazah, fa athnau 'alaiha syarran, mereka sebut keburukan. Tapi Nabi kata la taqul illa al-khair, jangan sebut benda yang buruk. Tak apa, nanti kita syarah. Faqal, maka jawab Nabi SAW, wajabat, wajib juga bagi dia. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka apabila Umar melihat perkataan Nabi wajabat untuk yang disebut dengan kebaikan, dengan wajabat yang disebut dengan keburukan tadi ni, maka bertanyalah Umar, ma wajabat, apa yang wajib kepada si mati yang A tadi ni dengan si mati yang kedua ni? Nabi kata hadza athnaitum alaihi khairan, adapun yang kamu mendoakan ke atasnya kebaikan, maka wajiblah lahul jannah, untuknya syurga. Wa hadza athnaitum alaihi syarran, adapun jenazah kedua yang kamu menyebut kepadanya, mendoakan keburukan untuknya, menyaksikan keburukan untuknya, fawajabat lahun nar, maka wajiblah untuknya neraka. Antum syuhada, Nabi kata kamu manusia yang hidup ini adalah saksi Allah di atas muka bumi. Apa yang kamu kata diambil kira oleh Allah,
pengakuan dan doa kamu, ucapan kamu, penyaksian kamu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala ambil kira. Kamu adalah saksi Allah di atas muka bumi. Sampai macam tu kesan ucapan dan perkataan doa orang hidup kepada si mati. Tapi tuan-tuan, ketika kita baca syarah para ulama, semua mereka menyebut apa? Hendaklah pengakuan, doa dan ucapan itu di atas hakikat si mati, di atas kejadian sebenar si mati. Yang tu yang pakai. Mau kalau jahat 2,000 orang pun kata baik, tak boleh pakai. Nampak? Sebab itu ada hadis Nabi SAW sebut apa? Mana-mana orang Islam yang disaksikan oleh 3 orang yang mengenalinya daripada kalangan orang-orang saleh, yang kenal dia, dan mereka itu daripada kalangan orang-orang saleh, wajib baginya syafaat. Mari 3 orang yang kenal dia, hakikat dia yang sebenar, ucapan mereka selari dengan perbuatan dan amalan dia ketika hidup, memberikan syafaat kepada si mati. Nampak? Hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, inilah apa yang kita boleh faham daripada pentingnya doa dan juga pentingnya pengakuan dan penyaksian yang dilakukan oleh orang hidup kepada si mati. Sebab ramai orang duk tanya, nak buat apa? Nak baca apa? Nak kata apa? Sebahagiannya tak tahu. Ambil Yasin baca, satu. Yang kedua, sembang. Yang ketiga, teriak. Yang keempat, tak tahu nak buat apa, rugi. Sampai diusung, sampai dikerumi, tak tahu nak buat apa. Sebenarnya ruang dan peluang ketika itu adalah mendoakan si mati. Bagi yang berpeluang, ikut serta semayang jenazah. Hadirin mukminin, kemudian kita tengok pula hadis Nabi SAW tentang salat di tempat orang ramai. Ini juga bagus. Tadi kita kata kita kempen supaya salat jenazah ni ramai. Cara dia macam mana? Nombor 1, war-warkan salat jenazah. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Mewar-warkan kematian jenazah ni sunnah. Ketika mana berlakunya kematian Najasyi, Nabi SAW keluar dan memberitahu berita kematian Najasyi. Maka kita bila dengar tentang berita kematian, satu sunnah untuk kita war-warkan berita kematian itu kepada sesiapa sahaja yang kita kenal lah. Ini sunnah, kita war-warkan. Tapi war-warkan tu, dia kena faham maksud war-warkan tu. Matiah kawan kita, matiah kawan kita, betul lah juga kan. Habang tu betul juga. Tapi apa tujuan habang? Tujuan habang apa dia? Satu, nak suruh dia doa. Mati kawan kita, kita forward message. Satu, kita nak suruh doa. Yang kedua, tujuan i'lan seperti yang Nabi buat pada Najasyi tu, yang Nabi keluar bagi tahu kata Najasyi mati tu, Nabi buat apa? Nabi bertujuan mengumpulkan orang untuk semayang jenazah. Jadi salah satu benda untuk kita masukkan dalam war-warkan itu adalah apa? Time solat. Jadi orang yang dia bertanggungjawab menguruskan jenazah tu, dia kena pentingkan soal time nak semayang. Kerana itu antara perkara yang dituntut. Kita nak tahu tu pasal kita nak pergi semayang. Di mana nak semayang? Pukul berapa nak semayang? Yang tu yang penting. Nampak? Di samping kita doa, kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita doakan pada si mati. Tapi kita nak tahu. Yang ni jangan diabaikan. Kerana ada tujuan dia. Mereka boleh datang dan mereka boleh salatkan. Seelok-eloknya tuan-tuan, benda yang asas, segerakanlah. Sebagai contoh, kita tak boleh salatkan jenazah sehinggalah jenazah itu dimandikan. Betul ya?
apabila kita melewatkan pengurusan jenazah, kita tak memandikan jenazah dan kita tak mengkafankan jenazah, maka tak boleh disalatkan. Jadi berapa ramai orang yang dia terlepas peluang untuk salatkan jenazah kerana apa? Kerana pengurusan jenazah itu dilambatkan. Bila kita pergi tak mandi, tak kafan, kita tak boleh sembahyang. Sepatutnya bila mandi, bila mati, malam pun ada hadis boleh ke bumi, segerakan. Nampak tak? Kita mandi, kita kafan, letak, kemudian mari 4-5 orang, dia boleh salat. Contoh kan, dah salat apa semua, tak nak bawa pergi masjid, dia mai 4-5 orang, siap dah, salat satu grup. Sekali mai, boleh salat satu grup. Semayang boleh berkali-kali. Bagi orang yang berbeza, orang yang dah salat tu tak payah salat lah. Siapa yang dah salat di rumah, bawa mai masjid, tak payah salat lah. Dia tersalat pergi lah. Yang tu dah boleh 10, mai lagi masjid, boleh 10, 20 dah. Bukan selalu. Ataupun masuk pula pintu tu, keluar pula pintu ni. Yang tu memang layan pak. Okey. Boleh tak kita bawa mari ke masjid? Yang tu bagus. Kalau di masjid ramai. Pasal tu kalau mati tuan-tuan, saya peringatkan diri saya dan tuan-tuan, kalaulah kita mati, keluarga kita mati, kita cuba adjust time. Boleh kalau kita mayang pukul 11 di masjid pun sebenarnya tak ada lah sangat kelebihan. Pukul 11 siapa nak ada? Kan? Jadi kalau boleh tuan-tuan nak lewatkan untuk nak tangkap jamaah masjid tu, yang tu tujuan yang bagus. Kita mandi sebab kita kalut-kalut sebab dia mandi pagi kan, kita kalut-kalut sebab kita nak ambil sembahyang zuhur. Dan bila kita buat mai di masjid, di samping jemaah ahli keluarga dan rakan-rakan, orang masjid, rakan-rakan dia kita tak tahulah mana halatah punya geng, grup mana kita tak tahu, kumpulan mana kita tak tahu. Ada berapa orang? Ada 15 orang. Geng mana? Geng biak dia. Nak harap doa macam mana geng biak? Ambil wuduk pun basuh kaki dulu baru basuh kepala. Dah penin. Dia kata jom kawan kita mati. Terlebih biak kan. Mai lah geng-geng tu penin semua kan. Tengok orang nak rokok ke tak? Aku dengar macam tak payah. Macam mana kita nak harap geng-geng lagu tu? Maka kita mengharapkan doa orang-orang masjid, orang-orang salih. Itu kita bawa mai. Kan? Mari pula masjid, time ramai orang. Kan? Campur dengan ahli keluarga. Alhamdulillah. Maka ini antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian kepada orang yang bertanggungjawab menguruskan jenazah. Ini dah sampai masjid. Orang dah ada mayang Nuh. Tok Imam tanya, macam mana nak mayang? Sat lu Tok Imam. Sat lagi depa ni balik ya, depa ni bukan tunggu. Sat tunggu sat 2-3 orang adik-beradik dia, keluarga dia main nak main. Duk tunggu 2-3 orang keluarga, geng masjid yang 30-40 orang ni balik dululah. Nampak tuan? Hadirin mukminin, Okey. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bani Bayda fil masjid. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, demi Allah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat ke atas 2 anak lelaki Bayda. Bayda ni merujuk kepada mak depa tu. 2 lelaki anak kepada si putih. Di dalam masjid. Di dalam masjid. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menurut para ulama menunjukkan bahawa hukum salat jenazah di dalam masjid adalah dibolehkan. Kebiasaannya Nabi SAW salat jenazah ni di luar, di satu kawasan khas. Tetapi Aisyah kata Nabi pernah salat di dalam masjid. Jadi tidak ada isu sama ada salat di rumah atau salat di masjid. Kalau di masjid itu jamaahnya ramai, ada kelebihannya di situ, ada fadilatnya di situ, ada manfaatnya untuk si mati. Mungkin rumah dia tak ramai, tak boleh orang ramai-ramai, dibawa main masjid, harapkan syafaat doa-doa orang masjid, kan? Nampak? Okey. Berikutnya,
Kita balik kepada doa kita tadi. Nabi SAW mendoakan kepada si mati melalui hadis Auf bin Malik ini, antara konten isi kandungan. Kan? Doa ni asalnya disebut oleh para ulama dibaca secara sir. Ini secara perlahan. Walaupun ada juga di kalangan sebahagiannya menyatakan dia boleh dibaca secara jahar. Ada di kalangan para ulama yang mengatakan doa dibaca secara jahar pada waktu malam dan dibaca sir pada waktu siang. Wallahu alam, ni khilaf di kalangan para fuqaha. Asalnya sir lah. Kemudian kata para ulama juga melalui hadis Nabi SAW ini juga, hadis Auf bin Malik menganjurkan kita untuk memohon keampunan dan kerahmatan kepada si mati, keselamatan daripada siksaan dan azab kubur dan juga api neraka. Hadis ni juga menjadi dalil adanya azab kubur. Hadis ni dalil adanya azab kubur. Bila berlakunya azab kubur? Azab kubur berlaku selepas fitnah kubur. Bila kita buat masuk dalam kubur, nombor satu fitnah kubur. Lepas selesai fitnah kubur, barulah datangnya azab kubur. Sebab itu di dalam hadis ni kita menyebut tentang apa? Supaya diluaskan kuburnya, diberikan cahaya di dalamnya, dan yang paling penting dibersihkan dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian tuan-tuan, kita minta juga dalam doa tadi digantikan rumah dan keluarga yang lebih baik. Maksudnya rumah yang lebih baik daripada rumah di dunia dan keluarga yang lebih baik daripada keluarga di dunia. Nampak? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, dia juga sebut di sini, gantilah yang lebih baik baginya daripada ahli keluarganya. Dia boleh difahami ganti keluarga dengan lebih baik ni, ganti rumah dengan lebih baik ni maksudnya syurga lah. Kediaman di syurga. Kita juga minta kepada si mati ni keluarga yang lebih baik. Kata para ulama, dia merujuk kepada isteri si mati di dunia dianugerahkan kepada si mati bidadari. Itu maksud yang pertama. Kalau tuan-tuan baca, dia kata gantilah untuknya keluarga yang lebih baik, artinya diberikan kepadanya bidadari. Itu satu. Yang kedua apa dia? Yang kedua apa dia? Maksudnya isteri dia di dunia tu dijadikan juga kekal bersamanya sebagai isteri di akhirat, tetapi dengan sifat yang lebih baik. Don't worry. Suami pun macam tu. Sebab bila kita masuk dalam syurga, tuan-tuan, bila kita masuk dalam syurga, disebut dalam hadis rupa kita secantik bulan purnama dan bintang yang bergemerlapan. Dan di dalam syurga, tuan-tuan jangan baca ni, bila kita sebut syurga jangan baca dunia. Ni duk dengar laki dia nak boleh bidadari, laki dia nak boleh bidadari, dia susah hati lah. Jaga bidadari tu ganyang duk buat galak pula. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan, apa yang disebut? Apabila seseorang itu beriman, bertakwa, disakiti oleh isteri dia di dunia, wanita-wanita bidadari di syurga kata, jangan sakiti, mereka akan datang kepada kami. Tapi tuan-tuan, menariknya ahli syurga ni bila dia masuk dalam syurga, antara perkara yang dicabut keluar oleh Allah Ta'ala apa dia? Apabila kita masuk ke dalam syurga, perkara yang dibersihkan oleh Allah, dicuci oleh Allah apa dia? Seperti yang kita baca doa, selalu kita baca doa, Quran ajak doa tu, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Kita minta dekat Tuhan apa dia? Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang telah pergi mendahului kami di dalam iman, dan janganlah engkau menjadikan di dalam diri-diri kami ghillan, dengki di atas nikmat yang mereka dapat.
Kita minta kepada Allah supaya buang dengki, cemburu di atas nikmat yang diperolehi oleh ahli-ahli syurga. Tuan-tuan, kalau Tuhan tak buang dengki daripada ahli syurga, kita tak akan boleh hidup dalam syurga. Kerana syurga tempat nikmat senantiasa bertambah. Dan manusia ni dengki apa dia? Dia tak boleh tengok satu nikmat orang lain lebih daripada dia. Kalau dia ada perasaan dengki, dia masuk dalam syurga, dia tengok kawan tu dapat nikmat, dia tengok kawan tu cantik lebih dia tengok kawan tu dapat lebih daripada dia akan dengki. Maka Tuhan telah bersihkan hati orang beriman daripada dengki. Dan orang yang tak berdengki di dunia, tanda dia ahli syurga. Siapa yang tak dengki, tak ada dengki, tahu tak ada dengki? Dengki ni kita bahas banyak dah, tuan-tuan pun faham. Siapa yang dia dalam diri dia tak ada dengki, dia tengok orang lain dapat nikmat lebih pada dia, dia tak rasa apa, dia syukur, itu adalah sign yang besar, tanda besar dia ahli syurga. Lepas itu bila kita tengok orang lain buh apa-apa dalam Facebook ke apa, dia dapat nikmat makan ikan bakar ke apa, orang belanja dia ke, boleh hadiah apa ke, orang bagi ke, menikah baru ke apa ke, kalau dengki, semayang pilah tunggi langgang pun jauh nak masuk syurga. Pasal ahli syurga dia tak ada dengki. Dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan ingat tak lagi? Yang Nabi kata akan masuk daripada pintu itu ahli syurga. Nabi kata akan masuk daripada pintu itu ahli syurga. Sahabat terpingga-pingga, tertanya-tanya, tertunggu-tunggu, tertengok-tengok. Cueh, mai satu orang lelaki-lelaki. Berapa kali Nabi sebut lelaki yang sama, the same person, orang tu juga. Orang tu lekeh, ayak semayang duk basah meleleh, nampak low profile, duk jinjing kasut, duk pegang kasut. Artinya dia bukan orang besar, dia bukan orang yang ada kedudukan, dia bukan di kalangan sahabat besar, tapi Nabi jamin dia ahli syurga. Kan ada satu orang sahabat pergi follow dia. Ingat tak hadis tu? Pergi follow dia. Ingat tak ingat? Siapa yang tak ingat? Banyak makan semut dengan benda dalam. Saya pergi mengajar baru ni, ada satu masjid, kelas orang perempuan petang. Dia tanya apa hukum makan semut. Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, binatang yang tidak berdarah mengalir jatuh ke dalam air, tajuk dia tajuk tu, tapi dia kono api kono. Binatang yang tidak berdarah ni bila kita potong dia, kita katuk dia, dia tak memancut lah, darah dia tak banyak, tak mengalir lah, kita kata tak mengalir lah. Seperti tebuan, lalat, kan? Lalat binatang yang darah tak mengalir. Semut, tak tahulah kalau tuan-tuan fikir-fikir semut, oh memang lalat kah ni? Allah, tak sanggup. Tak ada lah kan? Bila dia jatuh di dalam air kita, najis tak? Di sisi fuqaha Syafi'i, dia kata binatang yang darah tak mengalir, apabila jatuh di dalam air, dia tidak bernajis. Kemudian saya bagilah contoh semut. Saya baca contoh semut jatuh layak, boleh minum, buang semut tu minum. Jatuh lalat, buang. Kalau kita, dia kata tak lalu tak apa, dia kata tak najis, bukan dia suruh makan, bukan dia suruh minum. Kadang-kadang orang kita tak faham. Nabi kata bila lalat jatuh, rejam, lepas tu ambil buang. Sebelah sayap ada racun, sebelah sayap ada penawar. Nabi habaq hak tu. Nabi tak kata lepas hampa rejam langgah sampai habis. Langgah sampai habis Nabi tak kata. Nabi tak kata. Maksudnya kalau kita rejam lepas tu kita tak mau minum, kita rasa aku mengkelan lah kan, mai tukar lain, tak berdosa. Jangan tuan-tuan minum kalau tuan-tuan tak mau, tak ada salah. Saat lagi buang Nabi marah pula. Tak, Nabi kata boleh minum. Tapi dia kono kot dia. Dia kata kalau kita makan semut ni macam mana? Semut boleh makan tak? Ayam mahal, ikan mahal apa semua, yang banyak semut. Lalu semut. Saya tanya pasal apa? Dia ada lagi orang percaya. Dia kata mudah lupa. Berapa banyak orang yang tak makan semut lupa siapa tu juga. Tak ada tu kan. Okey, hadirin. Tahu mana tadi kita? Tahu mana? Masuk syurga kita tak dengki. Laki-laki tu dia pergi, sahabat tengok dia semayang biasa, amalan dia biasa, dia takut tak dengki. Sebab itu kata para ulama, di antara ciri-ciri ahli syurga, mereka yang tidak ada sifat dengki. Jadi kita doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala buang sifat dengki, asuh dan didik diri kita tidak ada dengki pada orang. Kalau Tuhan bagi nikmat pada dia, apa yang dia dapat di atas takdir dan rezeki Allah pada dia.
Apa yang dia dapat, tuan-tuan cuba fahamkan diri, itu rezeki Allah pada dia. Kalau Allah memberi rezeki itu pada dia, ada rezeki kita. Yang mana ketika rezeki itu diberi kepada kita, tak diberi kepada dia, maka kita tak akan berdengki lah. Nampak tuan? Sebab itu Allah mengatur rezeki ini cantik. Ada orang yang lebih bab tu, kurang bab ni. Ada orang yang kurang bab ni, lebih bab tu. Nampak? Okey, hadirin mukminin. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kita sambung balik apa yang disebut di dalam doa tadi. Okey. Berikutnya, hadis yang kita akan ambil pada malam ini juga masih lagi berkaitan dengan bantuan si hidup kepada si mati. Antaranya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha katanya, "Idza mata al-mayyit min ahliha fajtama'a lidzalika an-nisa, thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbinah fatubikhat thumma suni'a tharid qasubat talbinah 'alayha thumma qalat qulna minha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinatu mujimmatun lil fuadil marid tadhhabu bi ba'dil hudhun." Kita azan dulu, sekali lagi kita tengok apa maksud hadis talbinah. Allah Ta'ala a'lam. Sebelum saya pergi kepada hadis talbinah, menyediakan talbinah. Talbinah ni sejenis makanan yang Nabi buat untuk orang mati, untuk orang si mati, keluarga si mati. Saya nak sebut juga tentang kesimpulan doa yang kita baca tadi. Hadis doa pada si mati yang dibaca oleh Auf bin Malik tadi, doa yang dia ambil daripada Nabi. Walau bagaimanapun tuan-tuan, di kalangan para ulama mengatakan Nabi tidaklah menghadkan atau tidaklah menutup ruang untuk kita mendoakan apa-apa kebaikan kepada si mati. Seperti yang disebut daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah tidak menentukan kepada kami. Begitu juga Abu Bakar, Umar. Maksudnya tak menentukan mesti dengan doa itu semata-mata. Terbaiknya doa itulah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa akrim nuzulah wa wassi' madkhalah waghsilhu bil ma'i was salji wal barat wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyad minad danas. Itu yang terbaik. Tapi kalau satu orang dia nak doa, apa-apa doa yang dia rasa dia boleh baca, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina, Allahumma, sehingga kan para ulama kata seringkas kalau dia tak reti apa butiak doa pun, Allahumma ghafir lahu, juga sudah memadai. Allahu akbar, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu, juga memadai. Yang pentingnya apa? Dia mendoakan si mati. Pasal di dalam fuqaha Syafi'i tadi dia kata apa? Wajib. Nampak? Sebab itu di kalangan para ulama menyebut bahawa apabila kita selesai takbir yang ketiga, hendaklah kita mendoakan si mati dengan apa-apa doa sekalipun. Pasal itu kita kata dalam bab doa ni luas. Doa ni tuan-tuan boleh baca doa-doa daripada Al-Quran, doa-doa daripada As-Sunnah, dan tuan-tuan juga boleh membaca apa-apa doa yang dikarang dengan makna yang baik. Doa permintaan, masalah. Jadi dia tak seketat amalan-amalan yang lain yang memang kita tak boleh keluar daripada apa yang dibaca oleh Nabi. Kan? Sebab itu kalau tuan-tuan orang suruh doa, tuan-tuan mintalah apa-apa yang sesuai. Doa majlis kenduri tentulah sesuai dengan majlis kenduri.
Takkanlah tuan-tuan dijemput baca kenuri menikah, kenuri kahwin. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa si mati, rahmatilah si mati. Ini doa kahwin yang dia baca. Kan? Doa luas. Doa mengikut keperluan hajat. Tak salah. Doa anytime, bila-bila masa. Ahli sunnah dengan doa ni sangat rapat. Kan? Nampak? Jadi jangan kita keliru. Kita Nabi tak doa masa ni. Tak, doa bila-bila boleh. Cuma jangan kita mensyariatkan benda tu. Contoh satu orang dia nak pergi musafir mana-mana, dia kata hang tolong doa sikit. Ada doa Nabi yang ajak. Doa Nabi astaudi'ukumullah. Nabi ajak doa tu, aku tinggalkan kau kepada Allah. Kita baca pada orang yang kita nak tinggal, dia pula yang kita nak tinggal tu dia pula baca kat kita. Ada bacaan musafir dengan orang yang nak tinggal. Tapi kalau tak tahu, dia kata aku doa Allah Taala selamatlah perjalanan hang, permudahkan urusan hang, balik dengan selamat, dan Allah berkatlah, dapatlah pahala, lindunglah hang daripada balak penyakit apa yang duk ada. Pun dia kira doa. Sangat mudah. Sesuai dengan tema, sesuai dengan maksud, iaitu mendoakan keselamatan. Yang musafir itu pula aku doa Allah Ta'ala pelihara rumah aku, pelihara apa yang aku tinggal, Allah Ta'ala jaga hampa semua. Itu doa. Payah kan? Tak payah kan? Nampak? Saya bukan apa, takut-takut tuan-tuan keliru. Orang panggil apa, tuan-tuan pergi doa. Dia kata doa Ustaz, tu Haji, tu Imam, ada dua anak saya nak ambil SPM. Hei, SPM mana ada zaman Nabi? Oh, jam. Kita tegas di dalam perkara yang tidak ada ruang untuk kita keluar daripada ajaran Nabi, tetapi kita juga luas dalam perkara yang Nabi luaskan. Satu orang panggil, dia kata Ustaz, anak saya esok nak pergi temu duga, tolong doa Ustaz. Ya Allah, bagilah dia dapat kerja tu, kalau rezeki tu baik untuk dia, bagilah mudah dia jawab, hilang gemuruh dia. Ustaz doain tu lah. Taklah Ustaz tu bendui sangat. Saya baca hadis tak ada sahabat nak pergi interview mai jumpa Nabi suruh doa. Tak ada lah pula dalam Bukhari Muslim doa interview apa, tak ada. Minta maaf, ambuh bendui sangat hang pun. Mencari dalam kutub sitah hadis-hadis Bukhari Muslim tak ada doa menghadapi temu duga apa dia ni SPA. Tak ada SPA zaman kita. Tapi dia termasuk di dalam apa? Doa lah. Tapi jangan doa yang tak baik pula. Ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah untuk dia jawab dan payahkanlah calon-calon lain. Ya Allah ya Tuhanku, pasihkan lidah dia dan gagapkanlah calon-calon lain. Dan bagilah yang temu duga tu nampak dia saja, nama-nama lain semua kelam. Doa lagu tu mungkin bayang lebih. Tapi Nabi kata Allah Taala la yaqbalu du'a, ataupun yaruddu du'a, tertolaknya doa yang mana di dalamnya fihi ism, ada di dalamnya unsur dosa. Betul boleh doa apa saja, tapi kena tengok juga konten tu, isi kandungan dia nak suruh apa kan. Jangan pantang orang suruh doa kan. Nampak? Ustaz diminta jemput lah untuk doa. Majlis apa ni? Kami ada sikit buat majlis tari menari ni. Menari pukul apa? Menari pukul 9. Saya nak kena pi 8.45 pi lah. Pasal lepas 8.45 doa tu Ustaz minum sikit, baliklah kami nak menari pula. Tak apa saya pi. Janganlah. Doa bukan protokol. Doa bukan istiadat. Doa bukan tentatif program. Doa adalah permintaan hamba kepada Tuhan. Dia bukan semata-mata doa kan. Jadi pantang doa Ustaz kan. Saya bagi apa-apa sikit. Tak apa doa kan. Ada doa pelancaran filem. Tu pun ada lebay pergi baca. Kalau kepiah longgak pun jangan longgak sangat lah kan. Okey, balik pada kita tadi kan. So dia kata yang penting ketika doa itu adalah ikhlas
di dalam doa tersebut. Nampak? Bahkan Auf bin Malik kata dia menghafal sebahagian daripada doa Nabi. Sebahagian lah. Maksudnya ada lagi doa-doa yang Nabi benarkan. Termasuk juga orang kadang-kadang tanya masa dia sujud, masa dia rokok, dia nak baca apa? Masa dia rokok, masa dia sujud, dia nak baca apa? Dia tak ditanya kat ustaz. Pasal permintaan ustaz tak sama dengan permintaan dia. Dia kata saya nak baca doa apa masa rokok ustaz? Doalah supaya bini pertama saya terbuka hati nak sign. Persepa lah. Dia tanya kita nak baca apa, kita apa? Doa tuan-tuan saja yang tahu. Doa tuan-tuan, tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan hajat. Faham? Dia main kat ustaz, dia kata saya nak baca apa? Atau waktu sujud, ni doa sikit. Saya baru berkelahi dengan bini saya, doa bergelok sikit. Lain, catat tajuk lain, nampak? Pasal tu kadang-kadang doa ni dia nampak susah kerana kita diajar supaya susah. Hadirin mukminin, kita sambung balik hadis tadi. Hadis ni last. Jika ada orang yang meninggal dunia di kalangan ahli keluarganya, hadis Aisyah, berkumpullah kaum wanita. Ini kelebihan orang perempuan. Berkumpullah kaum wanita, kemudian mereka beredar kecuali ahli keluarga yang terdekat. Maka diperintahkan untuk memberikan mereka periuk yang berisi talbinah, sejenis makanan lah yang diperbuat daripada tepung dicampur madu. Tepung campur madu, nama dia talbinah. Tuan-tuan boleh search, ada resipi ni. Arab memang masak. Tuan-tuan boleh Google, tulis dalam YouTube ke, dalam internet ke, talbinah. Tuan-tuan boleh buat resipi ni, sedap. Ada. Lalu dimasak dan dijadikan seperti sarit. Sarit ni apa dia? Bubur. Bubur. Kemudian talbinah itu dituang ke dalam periuk. Lalu dia berkata kepada keluarga jenazah, makanlah makanan itu. Maksudnya lepas masak tu, suruh keluarga si mati tu makan. Dah kita masak-masak talbinah bubuk tadi ni, kita kata makanlah. Kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda, talbinah dapat menenangkan jiwa orang yang sedang sakit, menghilangkan kesedihan orang yang berduka cita. Hadis Bukhari Muslim. Adakah kita nak kena masuk talbinah saja? Maka geng-geng yang nak jual talbinah pun ambil hadis ni, pelekatlah. Tuan-tuan, kata para ulama, hadis ini walaupun dia menyebut nama makanan tu, bubuk tu, resepi tu, talbinah, tetapi fungsi dia apa dia? Satu, menyediakan makanan kepada keluarga si mati. Sebab itu para ulama berbincang. Ni, pertama bila berlaku matian, benda ni jelas lah. Kita kena pergi bagi makan pada keluarga si mati. Bukan kita pergi makan. Ada beberapa benda. Saya ingat benda ni tuan-tuan jelas dah kot. Satu, bila berlaku kematian, kita pergi makan, kita buat makan bagi dekat keluarga si mati. Ni macam hadis ni. Kita pujuk mereka makan. Pasal orang mati tak lalu. Siapa yang lalu makan? Ni geng-geng pak lebah ni. Ada satu video siapa kata nak panggil kami buat bagi ketahuan sikit, jenah ke apa ke kan, bagi padan sikit dengan nak panggil kami ni. Betul lah hang pelahak pun jangan duk cerita ke orang lah. Kalau kita lapar pun, kita kalau orang jamu pun saya tak apa nak makan sikit ya, tapi habis kan. Ada muruah ni dia pergi habaq dalam ceramah dia. Kalau nak panggil saya kena buat besar-besar, sedap-sedap, baru padan kami nak pergi berdoa. Malu ke orang yang tak pakai lebay pun tak tunjuk lahak lagu hang kan. Ada video tu, saya tak tahulah siapa dia kan. Siapa yang cakap tu dia rasa lah. Okey, jadi kita pergi buat makan. Ada yang lajak lebih pula, dia kata tak boleh makan di rumah si mati tu dengan maksud dengan keluarga-keluarga si mati pun tak boleh makan. Sebenarnya tuan-tuan, tak ada larangan makan di rumah si mati. Satgi daripada mati seorang, pergi mati lagi 3-4 orang. Orang tanya boleh tak makan di rumah si mati? Contohnya ada kematian di rumah Bang Usuk. Jadi orang-orang di rumah Bang Usuk tu boleh makan tak di rumah dia? Boleh lah. Sampai kata pergi bancuh susu turun ke tanah. Apa ni makan lah, masak lah. Yang mati lah. Tak ada larangan makan di rumah si mati. Bukan takat tu dia kata tak boleh minum air pula yang ada dalam rumah si mati. Tak boleh makan air dalam rumah si mati. Pasal apa? Ini juga tak ada dalam hadis Nabi SAW. Cuma kita pergi
Di sisi fuqaha, umpamanya dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dia kata apa? Aku suka kepada ahli keluarga dan jiran tetangga. Kata Imam Syafi'i, untuk mereka itu masak makanan kepada ahli si mati mencukupi sehari semalam, kerana ini amalan sunat dan perbuatan orang-orang baik. Itu kata Imam Syafi'i. Dia kata aku suka keluarga dengan jiran tetangga masak sehari semalam, breakfast, lunch, dinner. Breakfast hantar sekali, lunch sekali, dinner sekali. Kerana kata al-Imam Syafi'i, sunat buat begitu dan ini amalan orang-orang baik. Amalan orang-orang baik adalah hantar makan pi kepada keluarga si mati. Amalan orang yang tak baik pi makan di rumah si mati. Faham tak? Okey. Kemudian tuan-tuan, lebih luas daripada itu, akhirnya tujuan kita membuat makanan tadi adalah untuk menghiburkan dan mengurangkan bebanan dan menolong keluarga yang sedang ditimpa kesusahan. Apa sahaja perbuatan yang boleh meringankan beban dan memberikan ketenangan kepada keluarga si mati adalah dianjurkan. Nampak? Sebab itu kata para ulama, jika kita melakukan sesuatu yang baik ataupun ihsan, mungkin kita tak buat makanan, kita tak hantar makanan, tapi sesuatu yang ihsan, yang baik, mungkin kita bagi duit, kan? Ataupun apa-apa sahajalah, maka ia termasuk di dalam perkara yang sunnah dilakukan apabila berlakunya kematian dan membantu orang yang ditimpa kesusahan. Jadi itu beberapa hadis yang dapat kita bincang dan kita ambil pengajaran dan manfaat. Mudah-mudahan tuan-tuan, kematian silih berganti, tidak tentu waktu dan tempat. Apabila berlaku kematian dan kita mendengarnya, maka lakukanlah apa yang dituntut ke atas kita sebagai saudara sesama agama. Mudah-mudahan Allah merahmati saya dan tuan-tuan, memberkati majlis kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.